أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung kembali bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita masih dalam ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Dalam pertemuan sebelum daripada Ramadan hari itu, kita dah lihat sepotong ayat, iaitu ayat 186 yang Allah Ta'ala selitkan di antara ayat puasa dengan ayat berdoa kepada Allah. Kata Imam Ibn Katsir, ayat ini, yakni ayat 186 ini, Allah Ta'ala selitkan antara hikmah yang ulama sebut. Allah Ta'ala selitkan di antara ayat puasa. Di tengah-tengah tu Allah Ta'ala ceritakan tentang berdoa. Di sini kata Al-Imam Ibn Katsir, ia adalah petunjuk supaya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, terutamanya pada hujung-hujung Ramadan, terutamanya pada waktu berbuka. Sebab maklum melalui hadis Nabi pun menceritakan di antara waktu istijabah doa, waktu Allah Ta'ala kabulkan doa seseorang hamba, antaranya ialah waktu hampir untuk berbuka puasa. Jadi Allah Ta'ala selitkan di tengah-tengah ayat Ramadan dengan ayat doa dalam bentuk pertanyaan satu jemaah ataupun mengikut satu riwayat A'rabi yang datang bertemu dengan Nabi, bertanya berkenaan dengan Allah Ta'ala untuk dia memohon dan meminta kepada Allah, lalu dijawab oleh Allah Ta'ala dengan ayat yang telah kita baca sebelum daripada ini. Baik, disambung malam ni masih dengan ayat Ramadan, hukum hakam yang berkait dengan puasa. Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah, dihalal bagi kamu
kamu yakni orang mukmin. Dihalal pada malam puasa itu, yakni pada malam bulan-bulan Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, Allah Ta'ala guna perkataan ar-rafath. Dia terjemah perkataan ar-rafath tu dengan makna, dengan terjemahan jima' pada segala isteri kamu. Yang ni Allah Ta'ala kata dihalalkan pada waktu malam Ramadan. Adapun pada waktu siang tak dibenarkan. Sebagaimana siang tak boleh makan, siang tak boleh minum, begitulah juga pada waktu siang tu, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, tak dibenarkan juga walaupun dia tu isteri halal kita. Diharamkan kita bersama dengan dia pada waktu siang Ramadan. Tapi pada waktu malam Allah Ta'ala kata dihalalkan bagi kamu pada malam puasa tu. Sebagaimana terbenamnya matahari, kita dihalalkan makan, dihalalkan minum. Boleh makan, boleh minum. Begitulah juga dihalalkan pada kita untuk bersama dengan pasangan. Maksud pasangan sini pasangan yang halal lah. Satgi kan faham pasangan, pi cari pasangan, dicokek pula kan. Maknanya sini pasangan yang halal lah, boleh dibenarkan oleh Allah pada malam Ramadan. Baik. Ayat ni ulama sebut, tengok dia cerita. Turun ini ayat kerana mansuh, yakni menasahkan bagi yang ada permulaan Islam. Apa yang ada di permulaan Islam? Haramnya jima' dan haram makan dan minum kemudian isyak, yakni kemudian masuk waktu solat isyak. Tu awal-awal Islam. Awal-awal Islam, umat Islam ni hanya boleh makan start daripada maghrib sehinggalah masuk waktu isyak. Qadar tu lah. Tu awal-awal Islam. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni orang yang teguh sungguh iman dia. Sebab Allah Ta'ala letak hukum pun kuat, hebat, cabar iman mereka. Maknanya kalau tak sempat makan waktu tu, tak bertemu dengan makanan lagi waktu tu, tiba-tiba masuk dah waktu isyak, sambung puasa. Start daripada isyak, tunggu maghrib, esok pula baru boleh makan, baru boleh minum. Tu nak beritahu pendeknya masa. Sebab tu mereka yang junjung perintah Allah di awal-awal dulu, tuan-tuan boleh tengok teguh sungguh iman mereka. Tak mudah tertanggal, tak mudah goyah iman mereka. Setakat nak bagi itu ini berbentuk duniawi tu tak makan. Tak makan dipujuk. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi orang kuat sungguh. Ini ujian di awal Islam mereka. Qadar tu lah sempitnya masa. Bekerja-kerja nak buka puasa lagi, nak makan lagi, nak sembahyang maghrib lagi. Lepas tu kalau mari keinginan nak bersama dengan isteri pun waktu tu jugalah. Masuk waktu isyak habis. Pendek sangat, lebih kurang 1 jam lah kalau zaman kita hari ni. 1 jam. Lepas kalau kita je ni duduk jamu zaman kita ni dengan banyak makan tak? Jawab dia. Kalau zaman kita hukum ni masih berjalan lagi, jawab dia banyak benda lah yang kita langgar agama. Tasik baik, ayat ni dah dimangsuh. Turun ayat ni, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum ni. Turun ayat ni menasahkan apa yang Allah Ta'ala tentukan ataupun syariatkan di awal permulaan Islam dulu. Jadi kita kena tahulah umat Islam awal-awal dulu, maknanya mereka ni berpuasa
Sehingga mereka ni nak berbuka pun sempit sangat masa dia. Baik, tengok. Mana tadi? Daripada haramnya haram jima' dan haram makan dan minum kemudian isya, yakni kemudian masuk waktu isya, yakni masuk waktu solat isya lah. Orang azan isya maknanya habislah waktu makan, waktu minum. Kemudian Allah Ta'ala cerita kenapa dihalalkan ni kepada kamu pada malam Ramadan. Isteri-isteri kamu yang dihalalkan oleh Allah tu, kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu perempuan itu. Mereka itu umpama pakaian. Ini tasbih dipanggil. Mereka itu, yakni perempuan tu, umpama pakaian bagi kamu lelaki. Dan kamu lelaki pakaian bagi mereka itu perempuan. Tengok cara Allah Ta'ala bercakap. Dia mentasbihkan perempuan dengan suami dia umpama pakaian. Kita dengan dia umpama pakaian. Begitulah dia dengan kita umpama pakaian. Tengok ulama terangkan. Kinayah apa? Kinayah daripada, dia tulis itu setengah. Potong, tulis sangat. Kinayah daripada sangat berhajat tiap-tiap kedua, yakni lelaki dan perempuan yang bergelar suami isteri tu, kepada taulannya, yakni kepada pasangannya. Gitu. Seorang lelaki sangat berhajat pada seorang perempuan. Begitulah juga seorang perempuan berhajat pada seorang lelaki. Sebab dia saling lengkap melengkapi. Sebab tu syaitan, bila mana seseorang lelaki itu berkahwin, maka kata syaitan, ya wailah, celakalah. Dia kata, usima minni. Ni lelaki dan perempuan ni telah dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan aku. Aku cuba nak sesatkan mereka. Aku cuba nak perdayakan mereka selagi mana mereka tak kahwin. Tu yang kita duk tengok banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Na'udzubillah, minta jauh keturunan kita. Zuriat anak cucu cicit kita minta jauh daripada terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ni. Kita duk tengok dalam masyarakat sosial begitulah. Laki dan perempuan yang tak berkahwin boleh berjalan bersama, boleh berpegangan bersama. Boleh itu ini seolah-olah macam suami isteri. Bahkan kadang-kadang yang dah bersuami, yang dah beristeri pun masih lagi berlaku juga masalah-masalah sosial. Ni nak sebutnya salah satu daripada jalan yang Allah Ta'ala sediakan pada kita untuk jaga diri kita. Untuk salurkan keinginan yang memang sedia Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia bernama lelaki dan perempuan ni. Salah satu daripada jalannya ialah jalan kahwin. Bila mana seseorang tu kahwin, saya sebut tadi, syaitan pun mencela, celaka sungguh kahwin dah. Selama ni aku duduk bisik pada dia, gilah hujung-hujung minggu ni tengok cerita Evo. Evo 3 duk bermain di pawagam ni. Ajaklah makwa pakwa gi kapal situ, mana ada orang nampak gelap gulita di situ. Tak sedar ada Tuhan situ. Duduk bersebelahan, berpegangan tangan, mana ada orang nak peduli, ada orang tegur itu. Tak ada pencegah maksiat masuk. Tu bila mana seorang tu kahwin, maka syaitan kata, ya wailah, celaka. Tak boleh dah lah aku nak suruh dia buat dosa. Tak mampu dah lah aku nak suruh dia buat dosa. Sebab apa? Terpelihara dah keinginan dia dengan sebab ada suami, dengan sebab ada isteri. Usima minni, lelaki dan perempuan ni telah dipelihara daripada kejahatan aku. Lalu Allah Ta'ala dalam ayat ni mentasbihkan,
Isteri ni umpama pakaian bagi kita, suami ni umpama pakaian bagi kita. Sebagaimana kita perlu pada pakaian, sejuk pun perlu pada pakaian, panas pun perlu pada pakaian. Panas kalau tak pakai pakaian pedih juga kulit. Sejuk kalau tak pakai pakaian, sejuk menggigil pula kita. Jadi perlu kita pada pakaian. Pakaian sejuknya, pakaian panasnya perlu kita. Sebagai apa? Perlu pada pakaian. Jadi sebagaimana kita perlu pada pakaian, tak percaya perlu tak perlu, balik buka almari, berapa banyak baju tu ada. Walaupun tak semua sentuh pakai tu, tapi nak beritahu baju banyak dalam almari tu. Tambah almari. Almari beli molek dah besar dah, bukan beli tempah lagi. Orang mari ukur di rumah saiz almari tu. Wardrobe tu orang datang ukur nak saiz ni. Sebab apa? Yang ni bahagian nak letak baju yang jenis panjang, yang jenis jubah. Maklum orang kaki masjid pakai jubah. Kalau letak dengan almari biasa, jawab dia berkeduk bahagian bawah. Dia orang semak contoh. Jadi nak bahagian yang panjang, orang mari ukur, ni bahagian jubah, bubuh situ jubah laki perempuan, suami isteri. Yang ni bahagian pendek sikit, boleh bubuh baju Melayu, baju kemeja, macam-macam jenis baju tu ada. Sebulan pakai tak bertemu yang sama. Tu nak beritahu perlunya kita pada pakaian. Nak pergi sini pakai pakaian ni. Nak pergi bersenam, nak pergi exercise sikit, ada pakaian dia. Nak pergi ke pasar, ada pakaian dia. Nak pergi ke masjid, ada pakaian dia. Mana ada orang pakai baju singlet je nak pergi semua tempat. Nak pergi kenduri, ada pakaian dia. Itu perlu pada pakaian. Begitulah kata Allah, seumpama engkau perlu pada pakaian, maka begitulah juga engkau ni perlu kepada isteri, perlu kepada suami. Itu fitrah. Fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala bubuh dalam diri kita. Laki perlu pada perempuan, perempuan perlu pada laki. Sebagaimana kita duk berhajat pada pakaian tu, budak mana tak berhajat nak pada pakaian? Dia reti je pakaian ni pancomel sesuai dengan zaman dia, Gen Z, dia nak beli. Nak pergi beli di kedai, di pasar raya, di mall dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab dia tahu pakaian ni ada nilai dia. Pada pandangan manusia. Baik. Jadi begitulah Allah Ta'ala buat perumpamaan. Satu. Atau kata ulama, atau kerana menutup salah seorang, yakni suami dan isteri itu, akan yang lain daripada, ditulis situ kejahatan dah. Tambah ho sanggup sebuti. Yang lain daripada kejahatan. Situ. No. Atau kerana laki dan perempuan ni, Allah Ta'ala guna perkataan libas ni, kerana sebagaimana pakaian tu menutup tubuh kita, maka suami dan isteri ni juga di antara satu sama lain menutup daripada kejahatan. Tu Nabi kata tu. Nabi kata ayyuhas syabab, Nabi kata ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Tu Nabi panggil. Pemuda mana? Tak kira zaman, daripada zaman Rasulullah sampailah ke zaman kita hujung dunia pun Nabi panggil. Dengar Nabi cerita apa? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Mana-mana daripada kalangan kamu yang mampu untuk kahwin, maka Nabi kata falyatazawwaj. Tu fi'il mudhari' mari dengan lamul amri, perintah. Lepas tu perintah tu keluarlah pula hukum situ, 5 pecah. Ada orang boleh jadi wajib bagi dia kahwin. Ada orang sunat je bagi dia kahwin. Duduk situ. Hukum wajib dengan hukum sunat. Maka Nabi sebut secara umum, Nabi seru kepada pemuda. Sebab roliknya pemuda ni lah ada perasaan yang bergejolak dalam diri. Yang tak senang duduk bermain dalam diri kita ni orang-orang muda lah. Yang dua umur belasan tahun, umur 20-an. Yang ni usia yang darah tengah mendidih orang kata. Darah muda tengah mendidih, pantang orang cuik sikit tu.
Orang bukan minat kat kita pun nampak macam minat mula perasan halu dah. Padahal orang tak kata kita semak pun tapi duk berasa dia tu tengok aku sebab semak ke. Padahal kita muka dinding kita. Muka pecah ke apa istilah orang muda guna. Muka pecah. Tapi duk berasa ada orang berkenan, ada orang suka pada kita. Tu nak beritahu perasaan orang muda gitu. Dia minat, dia cenderung kepada lawan dia. Tu normal. Macam mana nak saluk? Nabi ajar. Falyatazawwaj. Bila mu mampu, ada kemampuan dari sudut keuangan, dari sudut nafkah zahir dan juga batin. Itu perincian dalam fiqh lah. Apa nafkah zahirnya? Ada 4 perkara yang disebut dalam Al-Quran tu. Tu tuan-tuan tengok dalam fiqh. Mampu dia dari sudut nafkah zahirnya, mampu juga dari sudut nafkah batinnya. Maka Nabi kata falyatazawwaj, kahwinlah. Sebab apa Nabi suruh kahwin ni? Fa innahu, kerana nikah ni. Fa innaz zawaj, balik pada zawaj awal tadi. Fa innaz zawaj ni, kahwin ni aghaddu lil basar. Dia boleh menundukkan pandangan matamu yang sebelum ni duk melilau liar. Sebelum ni duk melilau liar, tengok habis semua benda yang kadang-kadang jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tengok video lucah tak lucah tengok. Bukan setakat video macam-macam orang kita lalu depan kita tengok itu. Yang tak yang tidak seksi pun tengok. Tengok tu macam transparansi dah. Padahal kawan ni berjubah, bertudung litup, dia boleh scan tu daripada atas sampai bawah tu. Tu nak beritahu jahatnya perasaan. Macam mana nak suruh reda tu, nak suruh senyap, nak suruh diam tu? Allah Ta'ala sebut dah. Wa min ayatihi, antara tanda kebesaran Allah Ta'ala, dia menjadikan kamu pasangan. Kata Allah, litaskunu ilaiha. Itu perkataan sukun Allah Ta'ala guna. Kataan sakana ataupun tuan-tuan nak mengaji dalam ilmu tajwid sukun. Tanda sukun ni tanda mati. Orang mati boleh bergerak dah. Tak boleh bergerak lah orang mati. Senyap, tenang, duduk situlah dia. Nak ke mana lagi? Dia mati dah. Begitu juga daripada perkataan sakana itulah dia dinamakan oleh orang Arab maskan, tempat tinggal. Tempat kita duduk dengan tenang. Kalau duduk luar, dia mikir nak balik, macam-macam bahaya boleh berlaku kalau kita duduk di luar rumah. Tapi kalau kita balik duduk dalam rumah, tenang. Rumah kita adalah tempat kita bertenang, tempat damai bagi kita. Begitu juga kalimah yang sama Allah Ta'ala gunakan pada perkataan miskin. Orang-orang yang miskin daripada kalimah yang sama. Kenapa dinamakan miskin? Sebab orang yang miskin ni orang yang terhenti urusan kehidupan dia. Dia nak membeli supaya orang kaya juga. Dia ada hajat dan keperluan daruriyat yang dia perlu dalam hidup dia. Tapi kadang-kadang tak tertunai disebabkan oleh kemiskinan. Duk tengok orang kaya membeli itu ini. Dia pun perlu juga. Dia pun makan nasi supaya kita juga. Tapi nak beli beras tak ada duit. Nak beli itu ini tak ada duit. Jadi keperluan hidup dia, cara hidup dia terhenti. Daripada kalimah yang sama. Dinamakan miskin. Begitulah orang kahwin ni Allah Ta'ala kata litaskunu. Mu akan jadi tenang. Tenang perasaan yang duduk bergejolak dulu ketika engkau belum kahwin, engkau akan rasai ketenangan. Tenang jiwa, itu cara agama salurkan. Sebab dia tahu, dia jadikan manusia. Allah Ta'ala yang buatkan manusia ni, maka dia tahulah nak salur ke mana. Sebab tu ketika Allah Ta'ala menjadikan Adam, selepas dia jadikan Adam, dia jadikan Hawa. Bila mana Allah Ta'ala jadikan Hawa, ibunda kita, Sayyidatina Hawa alaihassalam, maka bila mana Allah Ta'ala perlihatkan Hawa ni kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, keinginan yang Allah Ta'ala sedia bubuh dalam diri seorang lelaki itu, dia nak pergi pegang Hawa tersebut. Tapi masa tu Allah Ta'ala belum kahwinkan Adam, maka dilaranglah Adam untuk menyentuhnya sehinggalah dikahwinkan Adam alaihissalam dengan Sayyidatina Hawa. Cuma nak sebutnya Allah Ta'ala yang menjadikan manusia yang lelaki dan juga yang perempuan. Dia tahu bagaimana nak salurkan keinginan yang bergejolak, yang bergelora bermain dalam diri masyarakat syabab ni.
Lelaki-lelaki yang muda-muda ni, yang mudi-mudi ni, macam mana nak salur dia? Maka Nabi dengan apa? Dengan wahyu daripada Allah Taala suruh supaya orang muda yang mampu kahwin. Sebab apa? Nabi kata fa innahu aghaddu lil basar. Tuan-tuan tengok cara Nabi bercakap pun kita boleh tahu. Fa inna ni maknanya Nabi sebut dengan taukid. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya zawaj. Maknanya Nabi tegaskan dengan satu adatut taukid. Pasti. Gitu. Pasti perkahwinan ni aghaddu lil basar, akan menundukkan pandanganmu. Habis tu duk berasa macam tak tunduk juga. Sebab mu jahat dah. Tak tunduk juga tu sebab mu jahat dah, sebab nafsu ammarah bisu ada dalam diri kita. Kita tak kawal dia, maka tak tunduk jugalah. Kalau nak kira tunduk, boleh tunduk dah. Tapi dah kita perangai jahat, duduk puja, maka duduk situlah. Walaupun kahwin dah tu, itu yang duduk jadi isu kaki tiga. Kaki tiga? Kayu tiga. Perempuan bermain kayu tiga. Suami ada perempuan simpanan lain. Ada orang viral. Ada seorang sahabat, dia sebut ada seorang sambil-sambil duduk sambil-sambil duduk minum kedai kopi. Ni sahabat cerita. Di satu negeri entah berantah ke apa. Dia duduk minum di kedai kopi tu. Tiba-tiba dengar orang meja sebelah duk buat dia. Dia kata, "Mu duk buat kerja apa sekarang ni?" Faham ke bahasa tu? Faham dia? Dekat-dekat dengan KL dah tu. Mu duduk buat kerja apa sekarang ni? Dia kata, "Aku duduk bawa orang pergi Naratiwat." Dia kata. Yang jenis nak kahwin tak berani belah sini. Ataupun yang ada kes-kes tertentu. Jadi dia kata, "Berapa mu ambil?" Dia kata, kalau orang belah negeri aku ni, dia kata, "Aku ambil pada harga ni. Kalau yang mari daripada belah jauh sikit, aku ambil harga ni." Tidak nak iklan, tak payah sebutlah harganya. Sagi tuan-tuan pergi cari pula. Jadi nak sebut ceritanya, dia kata ada satu kes ni, seorang lelaki umur 58, perempuannya umur 20. Toh macam mana tak tahulah. Umur 58 ni tarah ayah dah lah dengan anak umur 20 ni. Tak tahu macam manalah terbabah oleh jadi mengandung perempuan tu. Jadi nak menikah alik sini payah. Payah banyak urusan itu ini dan sebagainya. Nak menikah di Naratiwat. Saya nak sebutnya, kenapa ni yang umur 58 ada bini dah di rumah ni boleh berlaku lagi kes macam ni? Tu jahat kita dah. Adakah Nabi bercakap tak benar? Tak, Nabi tak bohong. Sifat Nabi tuan-tuan ngaji. Sifat Nabi dan Rasul, wajib kita imani dia bersifat dengan benar. Apatah lagi dia menggunakan fa'innahu. Sesungguhnya perkahwinan tu, tegah tu Nabi sebut tu. Lepas tu, jadi jahat juga. Ya, dah mu perangai jahat. Boleh dah tunduk pandangan, tapi dah kita jenis orang perangai jahat. Batu almarhum Tuan Guru sebut apa? Orang yang jahat ni, padahal Nabi sebut dah, fa'inna ma fiha ma fiha. Apa yang ada pada perempuan yang mu duk tengok di luar rumah yang tak halal mu tengok tu. Yang boleh jadi ada yang sampai ke tahap berlaku jatuh pada zina dan sebagainya tu. Fa inna ma fiha ma fiha. Almarhum Tuan Guru sebut hadis tu. Fa inna ma fiha, apa yang ada pada perempuan tu ada pada binimu di rumah. Tapi jenis perangai jahat tu, saya kata perangai jahat. Dia tak naklah yang halal ni, dia nak cari yang haram juga. Dia seronok yang haram juga. Tu perangai jahat kita. Adapun Quran tak menipu. Adapun Nabi tak menipu. Kalau Nabi sebut aghaddu lil basar, ya, sah, memang akan menundukkan pandangan mata. Tak berasa nak tengok benda yang haram. Tak berasa nak tengok yang tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala tengok. Tu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Tu kata Nabi, bahkan dia boleh menjadi pemelihara kepada kamu daripada terjebak dengan perkara-perkara dosa dan maksiat menggunakan apa? Menggunakan kemaluan faraj kamu. Tu Nabi sebut. Cuma Nabi sebut di hujung tu, kalau kamu tak mampu,
maka hendaklah kamu lazimi berpuasa. Puasa tu salah satu daripada jalan untuk melemahkan nafsu dan syahwah kita. Baik. Mana tadi? Jadi orang yang berkahwin ni, orang yang mendatangi isteri dia, isteri mendatangi suami dia ni, Nabi Allah Taala sebut libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata ulama salah satunya ialah sebagaimana pakaian tu menutupi kita, begitulah pasangan kita ni boleh menjadi penutup kepada pintu-pintu kejahatan. Gitu. Baik. Kemudian sambung ayat. Allah Ta'ala cerita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tengok Allah Ta'ala cerita. Kenapa Allah Ta'ala buat turun ayat uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan pada kamu untuk bersama dengan pasangan kamu pada malam Ramadan. Sebab apa? Ni sebab kes ni duk berlaku ni. Kes bawah ni. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Apa Allah Ta'ala kata? Telah diketahui oleh Allah bahawa kamu itu adalah kamu khianat kamu akan diri kamu. Khianat tu macam mana? Bayan pada khianat. Dengan jima pada malam puasa. Gitu. Allah Ta'ala tahu. Di awal-awal dulu saya sebut, awal-awal syariat Islam suruh puasa ni, tempoh berbuka daripada maghrib sampai isyak je. Jadi singkat sangat masa. Ada yang tak sempat makan, katakanlah saya sebut tadi, maka lembeklah dia. Nak sambung puasa pula sampai ke esoknya. Jadi ada yang curi-curi makan. Ini khianat. Begitu juga masa yang sempit tu, bila dah makan, nak sembahyang maghrib lagi, kalau mari keinginan pula nak bersama dengan isteri, tak sempat juga. Jadi ada yang khianat. Jadi dia buat juga walaupun dah lepas masuk waktu dah. Masuk dah waktu isyak. Dia bersama juga dengan isteri dia. Macam mana dah banyak hari dah duk bergelora katakanlah. Tapi dah sempit sangat masa. Maka adalah yang terlanggar, yang terjatuh. Sahabat pun ada juga yang terjatuh, tapi jatuh dia tak serupa dengan jatuh kita. Satgi dia pandang sahabat, serupa aku dengan sahabat. Tunggu dulu. Duk berasa serupa lalu kita dengan sahabat. Sahabat pun jatuh maksiat juga. Sahabat jatuh sekali mari jumpa Nabi lalu. Kita sekali tambah 2 kali, tambah 3 kali, habis-habis gak kita mati dengan dosa. Kadang-kadang kita tak taubat pada Allah Taala, tak berasa dosa. Tu na'udzubillah jahat itu. Sahabat dak jatuh sekali mari temu Nabi lalu tu tengok Sayyidina Umar bin Khattab pun antara orang yang terjatuh tu. Jadi kata Allah Ta'ala, aku tahu walaupun mu buat sunyi-sunyi, mu buat senyap-senyap, tak ada beritahu pada Nabi mu terjatuh pada perbuatan tersebut. Tak ada siapa tahu benda berlaku dalam rumah tangga, duduk dalam rumah, mu berdua dengan dia je, tak ada siapa tahu. Kata Allah Ta'ala, alimallah, aku tahu dah. Belum berlaku, aku tahu dah. Tengok dia guna fi'il madhi kata. Allah Ta'ala guna fi'il madhi. Belum berlaku, aku tahu dah. Benda ni akan berlaku. Cuma Allah Ta'ala nak tengok setara mana kita boleh junjung perintah Allah Ta'ala ni. Lalu Allah Ta'ala kata telah diketahui oleh Allah bahawa kamu itu adalah kamu khianat kamu akan diri kamu. Bayan dia dengan jima pada malam puasa. Maknanya berlaku gitu di kalangan sahabat. Baik, disebut cerita sikit. Telah jatuh yang demikian tu, yang demikian jima tu bagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan orang biasa-biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan setakat Sayyidina Umar dan lainnya, lain daripada Sayyidina Umar. Ada lagi sahabat-sahabat lain. Sayyidina Umar pergi bertemu dengan Rasulullah, cerita pada Nabi, cerita pada Rasulullah, dia terjatuh. Lalu
minta uzur mereka itu kepada Nabi, minta maaf. Macam mana ni ya Rasulullah, aku dah terjatuh dah ni, buat benda yang Allah Ta'ala larang. Pada waktu yang Allah Ta'ala larang bersama dengan pasangan, tiba-tiba tak boleh tahan sangat dah, maka kami buat juga pada waktu yang dilarang. Tu pergi mengadu kepada Rasulullah. Bila mana Umar bersuara, mari sahabat lain kata, aku pun begitu juga ya Rasulullah. Gambar rupanya. Bukan Umar saja. Cuma yang lain tak berani nak mengaku. Umar mari cerita dulu. Bila Umar sebut, barulah yang lain pun kata, aku pun ya juga ya Rasulullah. Aku pun ya juga. Pakak-pakak cerita. Jatuh. Maka nak minta maaf dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Walaupun begitu, tuan-tuan dengar cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, takut-takut kita duk pandang rendah pada sahabat. Orang yang tinggi di sisi Allah, kita kena letak dia tinggi. Baru serupa dengan Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala letak tinggi, kita kena letak dia tinggi juga. Orang yang Allah Ta'ala letak dia rendah, kita kena pandang dia rendah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni Nabi pernah sebut dalam satu hadis sahih. Riwayat Bukhari kalau tak silap. Nabi kata apa? Nabi kata kepada Umar ni antara keistimewaan Sayyidina Umar, banyak lagi keistimewaan lain. Ni antara keistimewaan yang Allah Ta'ala sebut tentang Sayyidina Umar. Nabi kata, laqad kana fima qablakum minal umam. Nabi kata, umat-umat sebelum kamu ni, ada nasun muhaddathuna. Ada manusia-manusia yang mana mereka ni bukan daripada kalangan Nabi, min ghairi an yakuna anbiya. Mereka ni bukan Nabi, tapi mereka ni seolah-olah berdialog dan bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi guna perkataan nasun muhaddathuna, orang yang seolah-olah berbicara dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, fa iyyakum fi ummati. Nabi kata, kalaulah ada daripada kalangan umat aku orang yang macam ni, maka Nabi kata, fa innahu Umar. Maka orangnya adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala. Bercakap macam mana? Ada beberapa contoh yang ulama senaraikan dalam kitab tafsir dia. Saya sebut beberapa contoh ya. Ada contoh yang disebut oleh para ulama berlaku dalam sirah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ni bila duk tengok ada orang yang datang bertemu dengan ummahatul mukminin, berjumpa dengan isteri-isteri Rasulullah, bertanya masalah-masalah agama. Yang betul-betul nak mari bertanya pun ada. Ada juga yang niat dia tak comel. Maknanya nak mengintai, nak tengok-tengok bini Nabi. Ada juga yang jenis ada penyakit dalam hati ni. Bukan zaman kita saja, zaman dulu pun ada. Zaman Nabi dulu pun ada, lagi hebatlah sebab ada Nabi pada masa tu. Zaman kita pun ada juga yang jenis macam tu. Nak intai muka bini ustaz. Tu dia. Nak tengok bini tok guru. Comel kau bini tok guru ni. Bini tok gurunya pakai purdah. Tengok kau mata ni comel. Dalam Facebook duk cari foto. Scroll tengok mana bini dia yang tak pakai purdah. Nak tengok comel ke tak. Tu jenis orang yang dalam hati dia ada jahat. Begitu. Jadi Sayyidina Umar ni mari dalam hati dia berasa nak ataupun berasa comelnya kalau turun ayat hijab. Turun ayat perintah supaya apa? Kalau nak mari bertanya apa-apa soalan agama kepada orang yang berlawanan jenis ni. Laki nak tanya perempuan ni terutamanya, maka tanya di sebalik tabir. Tu Sayyidina Umar duk mari gitu bercakap di mulut dia.
Tu kata ulama, muhaddatsun ni mulhamun. Maknanya dia ni orang yang Allah Taala ilhamkan di mulut dia. Keluar perkataan-perkataan begitu. Cantik ni kalau turun ayat hijab ni. Perintah supaya perempuan duduk di belakang tabir, yang laki nak bertanya, tanya di belakang tabir. Tu mari di Umar. Bila Umar sebut je turun ayat Quran yang apa? Yang memerintahkan supaya bertanya min wara'i hijab dalam surah Al-Hujurat kalau tak silap. Suruh bertanya di sebalik hijab, di sebalik tabir lah. Tu di zaman Rasulullah, zaman kita hari ni ustazah ngajar depan. Pendengar dia laki lah kau. Tak ada tabir apa. Tak tahulah yang duduk mengaji tu masuk ke tidak tahu ilmu. Kok duk tengok ustazah tahu. Duduk i'rab ustazah. Ustazah ni marfu' bil dhammah, mansub bil fathah ni. Tengok kening, tengok hidung, tengok bibir. Lepas tu kenal pula suami dia ni fulan bin fulan. Mula duk pelago pula. Tu jahat itu. Tu yang agama ajar. Agama ajar bertanya min wara'i hijab tu. Tapi masyarakat kita tak tahulah macam mana boleh jadi gitu. Orang pun suka, jemaah pun suka. Apa kata? Kita cadang pada pengerusi masjid lah. Bukan masjid ni. Kita panggil ustazah selebriti tu mari mengajar kuliah maghrib kita. Ustazah selebriti pun terimalah, mari mengajarlah dia kuliah maghrib. Depan sekali ni laki lah kau. Perempuan duduk belakang tu. Tu waktu tu tak tahulah mengaji ke tak mengaji, berlaku ke tidak proses pengajian, wallahu alam. Tu hati masing-masing. Tambah-tambah ustazah comel-comel pula. Ustazah pilihan macam-macam program kan sekarang ni. Ustazah pilihan lah, da'i muda ke apa. Macam-macam duk ada dalam rancangan TV tu. Yang muda-muda duk mengajar. Bukan kata tak boleh, kena pandailah agama ajar. Agama letak dia punya batas-batas dia. Baik. Nak sebutnya Sayyidina Umar. Pernah juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada orang munafikin meninggal dunia. Bila dah gitu, Sayyidina Umar kata, "Mu tak payah gila ya Rasulullah semayang kepada ni orang munafikin ni. Munafikin mereka, munafikin hakiki. Maknanya mereka ni bukan beriman pun kepada Allah, bukan beriman pun kepada Rasulullah. Maknanya bukan beriman pun dengan Islam. Mereka tak beriman pun." Jadi kata Umar, "Mu tak payah gilah semayang." Sebab apa? Sebab kalau Nabi pergi semayang, doa Nabi ni makbul. Jadi bila dah begitu, Nabi ni rahmah dia, kasih dia pada ummah, dia nak pergi. Dia nak pergi menyembahyangkan jenazah umat dia. Sebab apa? Zahirnya memang dia Muslim. Sebab apa? Munafikin pada zaman Rasulullah duduk sekali dengan Nabi. Semayang jemaah sekali dengan Nabi. Ada dalam masjid Nabi. Cuma dalam hati tak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ni nahnu nahkum bil zawahir. Kita hanya hukum pada tengok zahir. Gimana zahir dia duduk buat ajaran-ajaran Islam, maka Islamlah kita hukumkan dia. Bila dia mati atas jalan tersebut, maka dikira sebagai Islam lah dia. Maka Nabi nak pergi. Sayyidina Umar kata, tak payah pergilah sebab kita tahu dia ni munafikin. Turun ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, kalau kamu istighfar pada mereka walau 70 kali pun Allah Ta'ala tak akan ampunkan mereka. Nabi jawab apa? Nabi kata, kalau Allah Ta'ala sebut 70, aku akan istighfar lebih daripada 70 lagi. Tu tengok usaha Nabi. Nak suruh umat dia ni kalau boleh masuk syurga belaka. Tu Nabi kata, kau akan istighfar lebih daripada tu lagi. Umat tak lagi Nabi pergi. Turun ayat Quran. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala perintah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Mu tak payah semayanglah pada mereka mula daripada saat ni sampai bila-bila. Mu tak payah semayang pada golongan munafik ini. Bahkan kata Allah, wala taqum ala qabri. Bahkan mu tak payah dirilah atas kubur mereka tu. Doa untuk mereka tak payahlah. Tu turun ayat larangan daripada Allah Ta'ala, hasil daripada ilham yang keluar di mulut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu Umar, setara tu Umar ni bukan orang biasa.
Tapi jatuh dia, jatuh sekali tu mari temu dengan Nabi. Minta maaf dengan Rasulullah, macam mana ni nak buat ya Rasulullah? Aku dah terjatuh bersama dengan isteri selepas daripada waktu yang dibenarkan. Mana lepas daripada masuk Isyak. Baik. Maka kata Allah Ta'ala, fataba alaikum wa afa ankum. Fataba alaikum, maka menerima ia Allah akan taubat atas kamu. Tengok Allah Ta'ala. Gitulah Allah Ta'ala ni. Sangat-sangat pemurah. Sangat-sangat pemaaf. Dia nak tengok kita iktiraf ya. Tuan-tuan duk baca dalam surah Al-Mulk kan, fa'tarafu bidzambihim. Tu cerita golongan-golongan kafir di akhirat baru duk mengaku. Fa'tarafu bidzambihim, barulah mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mana di akhirat dah tak ada faedah dah lah. Fasuhqan li ashabis sa'ir, tarik heret mereka bubuh dalam neraka sa'ir. Sebab apa? Mau mengaku sini. Aku nak mau mengaku ketika di dunia ni. Tu yang pintu taubat tak ditutup oleh Allah Ta'ala secara umumnya selagi mana tak naik matahari daripada sebelah barat. Maka umum tak ditutup pintu taubat. Kalau kita sempat sampai masa tu, maknanya sebelum naik matahari di sebelah barat, pintu taubat tak ditutup oleh Allah. Pada individu malam yugharghir, Nabi sebut, selagi mana nyawa tak bermain di halqum, tak ghargharah, maka pintu taubat terbuka. Sekarang ni taubat terbuka, pintu taubat dibuka seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala. Iktiraf sekarang, mengaku depan Allah Ta'ala sekarang, aku ni orang yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, kurang taat. Mengaku depan Allah Ta'ala. Cerita dosa kita pada Allah. Jangan duk pergi cerita pada orang yang tak tentu. Ni tengok sahabat ni. Pergi cerita pada siapa ni? Cerita pada Rasulullah. Orang yang berautoriti, yang boleh menyelesaikan masalah. Bukan pergi cerita di media massa. Orang hari ni jadi penyakit dia gitu. Cerita di media massa. Cerita di TikTok. Cerita di Facebook. Siapa boleh baca? Semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh baca. Pas selesai ke? Okey, tak selesai. Kita pergi buka aib kita pula. Bahkan bukan aib kita, aib suami kita, aib yang Allah Ta'ala tutup, aib kita yang Allah Ta'ala tutup, aib suami kita yang Allah Ta'ala tutup. Semua kita pergi buka di media massa. Dosa lain pula kita buat. Sahabat pergi ngadak siapa? Ngadak Rasulullah, tanya fatwa pada Nabi. Macam mana ni ya Rasulullah? Aku dah jatuh pada dosa maksiat ni. Taubat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala at-tawwab. Innahu kana tawwaba. Dia sangat-sangat suka mengampunkan dosa. Dah kena sangat kalau kita ni orang yang suka bertaubat. Kita orang yang suka bertaubat, Allah Ta'ala yang suka menerima taubat. Matching, masuk. Kalau kita jenis tak suka bertaubat, Allah Ta'ala suka menerima taubat, tak jadi ke? Kalau sebaliknya gitu juga, tapi tak berlaku pada Allah Ta'ala sebab dia menyifatkan diri dia sangat-sangat suka pada menerima taubat. Jadi datanglah menghadap Allah Ta'ala, bercerita pada Allah, iktiraf pada Allah apa jua dosa yang pernah kita buat zaman jahiliah kita. Kita ni masing-masing ada zaman jahiliah. Bukan kita lahir daripada kecil sampai ke umur kita sekarang ni soleh sepanjang-panjangnya. Kita ada zaman jahil kita, zaman tak erti kita, zaman tak berilmu kita, zaman tak mengaji kita. Tu zaman tak erti, jahil kita semua tu. Pergi mengaku depan Allah, cacat celah amal ibadat kita, cacat celah kita jatuh pada dosa dan maksiat, ngadu pada Allah minta pimpinan bimbingan daripada dia. Ni Allah Ta'ala fataba alaikum wa afa ankum, dan maaf dan ampun ia Allah daripada kamu. Habis takat tu. Akan datang bila dah Allah Ta'ala ampunkan mereka, maka lepas daripada tu fal ana bashiruhunna, maka sekarang ni kata Allah Ta'ala, buatlah. Lepas daripada isyak sampailah naik terbit fajar semula pula. Tu masa yang sangat luas. Mu nak makan, mu nak minum, mu nak bersama dengan pasangan, buatlah. Fal'ana, sekarang bermula daripada saat ni boleh dah.
Bukan sampai isyak dah. Lepas daripada isyak sehinggalah naik fajar. Maknanya masuk waktu subuh barulah tak dibenarkan kita makan, minum dan juga bersama dengan pasangan. Itu Islam. Akan datang nanti kita cerita pula tentang ayat fal'ana bashiruhunna. Cuma bulan depan tak tahulah, raya pula. Cuti sebulan pula kita agak-agak. Wallahu a'lamu ilmuhu atam.